Siap. Saudara Datuk Zahrin minta Datuk kemuka ulasan tentang ramalan yang Datuk telah mengkaji tentang PRU 15 ni. Saya masih berpegang lagi 3 gabungan ini tolak PN antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Jika mereka menang, mereka cukup majoriti secara single party bagi menubuhkan kerajaan. Walaupun saya membacanya, kononnya tidak ada parti politik yang akan dapat menguasai secara single party bagi menubuhkan kerajaan. Saya telah berujar beberapa kali, dalam tulisan pun saya ada menulisnya. Pertama sekali kita ambil UMNO sendiri. UMNO ini dia kena mulakan kerja dengan 37 kursi yang dia ada sekarang. Dia boleh pertahankan dengan 37 kursi yang dia ada sekarang. Malah 37 kursi ini yang dah jelas dan nyata, 2 orang tidak akan bertanding lagi. Iaitu Khairi Jamaluddin tidak akan bertanding lagi di Parlimen Rembau, Nawaz Azlan di Jerantut, dan kemungkinan juga di Maran Ismail Muttalib Timbalan Menteri juga tidak bertanding kerana dia tidak memegang ketua bahagian. Dan kabarnya masih lagi belum ada keputusan muktamar Anwar Musa, Syahidan Kasim, Tajuddin Rahman untuk dikembalikan balik untuk bertanding pada pilihan raya 5 hari bulan November ini. Dari itu yang kita nak bincang sekarang terhadap Barisan Nasional tu, bagaimana 16 kursi yang dilarikan itu, boleh ke tak boleh dia dapat? Itu yang penting. Kalau dia dapat mengambil balik 16 kursi dan mempertahankan 37 kursi itu, dia masih lagi dalam keadaan 53 saja. Dan bagaimanakah UMNO nak dapat menang besar? Kerana dalam masa yang sama dia juga terpaksa melawan PAS yang berada 18 kursi. Ya, 18 kursi. Dan kemudian Amanah 11 kursi. Jadi kalau kita lihat senarionya sekarang, kawasan-kawasan PAS 18, kawasan UMNO yang bertanding. Amanah 11 kawasan yang dia menang, kawasan UMNO yang bertanding. Warisan 8 kursi yang dia ada di Sabah itu, 88 itu asalnya UMNO yang bertanding. Dari itu, kalau kita lihat sekarang ini, terlalu sukar untuk nak mendapatkan satu gambaran yang bahawa Barisan Nasional ini ada wave disokong oleh rakyat. Kerana apa yang kita tahu sekarang ini ialah untuk nak menang sekarang, Barisan Nasional kena bergantung kepada MCA dan MIC. Kedua parti ini sekarang ni ada 2 saja. MIC ada 1. Jadi kalau kita tengok sekarang ni, jika hendakkan kerajaan campuran ini, jika ada sokongan daripada JPS Sarawak ke Sabah ataupun lain parti yang hendak bersama dengan UMNO, dia kurang-kurangnya pula mesti menang dalam kedudukan 50 kursi untuk bercantum dengan Barisan Nasional yang menjadikan dia perlu menang 80 kursi. Berbeza dengan kalau saya boleh ambil nota kaki apa yang Datuk sebutkan tadi, saya ambil premis bagaimana kenyataan Presiden UMNO menyebutkan 70% muka baru akan ditampilkan dengan mengambil kira faktor disebut sebagai wali itu sendirilah. Jadi sejauh mana nama-nama lama yang disebutkan tadi dengan 70% muka baru ni barangkali akan ada satu dimensi baru kekuatan yang ditampilkan oleh UMNO, mengambil kira juga apa yang mereka telah buktikan sewaktu di Melaka ataupun di Johor. Mungkin ada komen juga Datuk Zahrin. Ya, walaupun UMNO akan meletakkan muka baru, tetapi muka baru yang tidak berpengalaman, dan juga kita kena tahu bahawa budaya UMNO ni akan kekal seperti yang dahulu-dahulunya. Apabila menjadi wakil rakyat, menjadi ahli parlimen, kepentingan rakyat ini bukan mereka nak kedepankan.
mereka masih lagi bercakap soal pembangunan, soal infrastruktur, yang mana itu semua dah ada. Dia tidak bercakap soal kebajikan rakyat. Pada saya, generasi baru yang akan dicalonkan itu akan bersaing dengan calon-calon yang ada komitmen lebih awal di dalam parti-parti yang melawan UMNO seperti Pakatan Harapan yang terdiri pada PKR, DAP dan Amanah. Dari itu dia tidak akan melakukan banyak perubahan kecuali pemimpin muda itu orang yang ada nama. Kemungkinanlah akan dipikirkan untuk dimenangkan oleh pengundi-pengundi di mana dia bertanding. Oleh itu, veteran-veteran yang akan dibuang ni patutnya contoh teladan yang patut dibuat ialah Zahid itu sendiri, yang mana berusia lebih pada 65 ke atas, sewajarnya memberikan laluan kepada generasi muda. Tapi kalaulah mereka yang berusia 71 tahun, 70, 75 tahun macam Tajudin Rahman masih lagi nak bertanding, jadi transformasi generasi apa? Hal inilah yang masalah berlaku di dalam UMNO, yang mana mereka tidak membina kader. Dari itu saya tidak nampak kalau UMNO menamakan juga calon-calon yang tak dikenali oleh masyarakat tanpa golongan kluster mahkamah, Zaid Amidi, Aziz Rahim, Ahmad Mazlan, Bung Mokhtar yang masih turun naik mahkamah ini masih bertanding, dia tidak memberi impak kepada perubahan pengundi untuk memilih UMNO, kecuali mereka semua ni undurkan diri. Kerana dalam UMNO ni agak pelik sikit lah. Dia minta ahli akar rumbi untuk berkorban. Jadi ada di kalangan akar rumbi yang berkorban, tak mau bertanding lagi dan sebagainya. Tapi pucuk pimpinan parti tidak ada mau berkorban. Sehingga hari ini kita tengok daripada 45 ahli majlis kerja tertinggi UMNO yang ada, tak ada seorang pun yang nak mengumumkan dia tidak mahu bertanding lagi. Ini memberi makna, memberi erti kluster mahkamah akan bertanding. Dan kita kena ingat bahawa kluster mahkamah ni telah menghadapi impak yang kuat ucapan Zahid di MIC itu, bahawa di samping mereka akan terus naik mahkamah, mereka sendiri mengesahkan bahawa mereka ada luka, ada salah, ada kes yang belum didakwa lagi. Dari itu tak betul, dia boleh jadi macam sebelum ni kita dengar ada kes beberapa ahli parlimen yang sebelum ni mencalonkan diri untuk bertanding, tapi oleh kerana faktor kes mahkamah ataupun kes-kes yang mereka hadapi, contoh Tian Chua, Rafizi Ramli yang dihalang untuk masuk bertanding. Ada kemungkinan tak calon-calon yang dikategorikan sebagai kluster mahkamah nanti sewaktu penamaan calon 5 November ni akan ada isu-isu teknikal yang menyebabkan pembatalan ataupun ada bantahan daripada calon yang lain. Baik Tuan Moderator, kita kena ingat mereka dulu waktu Barisan Nasional berkuasa, Suruhanjaya pilihan raya tidak menunjukkan bebas. Dari itu hari ini pilihan raya juga dilihat seperti tidak bebas. Kerana apa? Rahsia 5 hari bulan November, 19 hari bulan November membuang undi itu sudah bocor. Dah diketahui umum. Saya pun dah tahu seminggu yang lepas tarikh itu. Jadi apa yang saya nak katakan, ini antara sebabnya Zaid Amidi dan kuncu-kuncu kluster mahkamah dan juga Mak Hassan menekan Ismail Sabri untuk cepat mengadakan pilihan raya, kerana mereka berdasarkan kepada konsep baru yang diperkenalkan oleh Speaker Dewan Rakyat Azhar Harun, di mana konsep baru ni sebenarnya benar dari segi undang-undangnya. Kalau seorang yang didapati dituduh di mahkamah kemudian belum dihukum mengikut undang-undangnya, dia boleh jadi ahli parlimen lagi. Dan jika berlaku pilihan raya, mereka boleh bertanding kerana belum didakwa di mahkamah. Itu hujah undang-undang yang dikatakan oleh Speaker Dewan Rakyat. Jadi dengan pembubaran ini, tujuannya ialah supaya kluster mahkamah ini boleh bertanding sekali lagi. Dan ini saya rasa bahawa mereka akan berhujah berdasarkan undang-undang
dan mereka tidak berhujah dari segi kehendak mereka seperti yang berlaku pada Tion Chua, Rafidi dan sebagainya. Sehingga hari ini pun Najib dilihat sebagai ahli parlimen. Dia hanya terhenti menjadi ahli parlimen apabila penamaan calon nanti dia tidak boleh bertanding. Dari itu, moderator, jikalah Zaid Hamidi sudah tidak didakwa, tidak dijatuhkan hukuman, maka berlaku pilihan raya dan dia menang di Bagan Datuk, kemudian dia didakwa, dia masih kekal lagi jadi ahli parlimen seperti yang dilalui oleh Najib Razak selama 4 tahun setelah dia didakwa. Dia konsisten sebagai ahli parlimen dan walaupun sudah dihukumkan 12 tahun, dia masih lagi dianggap sebagai ahli parlimen. Dan malah hari ini hanya kerana tidak ada jawapan pengampunan dan juga semakan kehakiman, dia dikira sebagai masih lagi ahli parlimen, kecuali dia tidak boleh bertanding lagi waktu pilihan raya ini. Dari itu kita lihat bahawa perbezaan cara bertindak waktu Barisan Nasional memerintah mengawal Suruhanjaya pilihan raya, dan dalam keadaan sekarang kita akan melihat sejauh manakah Suruhanjaya pilihan raya ini menjadi badan yang bebas untuk mengendalikan pilihan raya. Itu saya pandangan saya.